Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan penurunan had umur mengundi kepada 18 tahun secara tidak langsung memberi nafas baru kepada hala tuju ekosistem demokrasi, politik dan pentadbiran negara. Bernama TV menerusi rancangan janji temu bersama RAS telah menemu bual Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Lian Kel, Timbalan Menteri Belia dan Sukan bagi mengulas topik undi 18 perubahan lanskap politik negara. Menurut Senator Datuk Seri T. Lian Kel, pelaksanaan undi 18 bakal menyaksikan jangkaan pertambahan jumlah pemilih baru seramai 7.8 juta orang iaitu peningkatan sebanyak 50% berbanding jumlah pemilihan seramai 14.9 juta orang pada pilihan raya umum PRU ke-14 yang lalu. Tambah beliau lagi, Kementerian Belia dan Sukan menerusi AILID mempunyai inisiatif dan misi yang jelas dalam memastikan anak muda negara memiliki kesedaran untuk memahami ilmu dan proses demokrasi serta hak dan tanggungjawab mereka sebagai pemilih. Jelas beliau, sebanyak 114 program rukun negara at Belia RNB telah dilaksanakan oleh AILID pada tahun 2021 khas buat golongan belia sebagai perintis bagi pelaksanaan program sepenuhnya pada tahun 2022. Antaranya RNB IPGM, RNB TVET, RNB Remaja, RNB Literasi Pengundi Muda, RNB Pengundi 18 dan RNB Marathon Intelek. Semoga menerusi program ini dapat membuka minda para belia dalam meningkatkan ketersediaan dan kematangan mereka bagi melaksanakan tanggungjawab kepada sistem demokrasi negara. Inisiatif sukarelawan pasca banjir KBS telah digerakkan bermula 19 Disember 2021 yang lepas. KBS telah melaksanakan 133 inisiatif di 9 negeri. Ia melibatkan atur gerak 3,864 orang sukarelawan melalui pusat panggilan sukarelawan di bawah seliaan Jabatan Belia dan Sukan Negeri. Pusat panggilan sukarelawan di negeri-negeri telah dikoordinasi oleh Bilik Gerakan Skuad Sukarelawan Pasca Banjir KBS yang berpusat di Aras 12 Menara KBS Putrajaya. Sukarelawan yang terlibat terdiri daripada sukarelawan yang berdaftar di bawah KBS, sukarelawan NGO, sukarelawan kelab tim KBS, sukarelawan ILKBS dan alumni MyCorps. Selain itu, seramai 731 orang kaki tangan KBS turut melaksanakan kerja pembersihan dan baik pulih berskala kecil telah melibatkan tenaga pengajar ILKBS. Dengan kekuatan 14 buah dumping truck, 8 unit backhoe, 1 unit water tank, 25 unit ro-ro bin truck dan 1 unit jentolak. Inisiatif ini telah membantu kerajaan dalam mempercepatkan proses pembersihan serta pemulihan. KBS turut melaksana atur gerak pasca bencana secara bertumpu di daerah angkat iaitu Kuala Langat melibatkan kerja pembersihan di sekitar Kampung Bukit Tadum, Kampung Bukit Serdang, Labuhan Dagang, Bukit Canggang serta rancangan Tanah Belia Bukit Canggang dan dikoordinasi melalui Kuala Langat Command Center yang berpusat di IKTBN Sepang. KBS telah bergabung tenaga bersama pihak Angkatan Tentera Malaysia melalui Regimen Askar Jurutera Diraja bagi membantu mengoperasikan jentera bagi kerja-kerja pembersihan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semangat kerjasama tidak pernah pudar dan tidak jua mengenal perbezaan. Misi sukarelawan pasca banjir AILID diteruskan di Durian Tunggal Melaka oleh pasukan sukarelawan AILID yang terdiri daripada Kem Wawasan Negara Alur Gajah Melaka dan Angkatan Belia MFLS Cawangan Melaka. Mengambil semangat melalui ungkapan "The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention." Para sukarelawan telah menyumbang tenaga dalam aktiviti pembersihan kediaman mangsa yang terjejas di sekitar Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal Melaka. Hanya ungkapan terima kasih yang mampu dilafazkan kepada semua yang menjayakan misi sukarelawan berkenaan sekaligus dapat meringankan beban mangsa yang terkesan. Semoga khidmat bakti ini dapat memberi kelegaan kepada mangsa banjir dan berupaya memupuk semangat saling membantu antara satu sama lain. Jika kejahatan dibalas kejahatan, itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalas kebaikan, itu adalah perkara biasa.
Jika kebaikan dibalas kejahatan, itu adalah zalim. Tetapi jika kejahatan dibalas kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji. Terus ikuti kami di semua platform media sosial Aileen. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Saya Asmida Arifin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.